Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وبعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setinggi pujian dan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk hidup, dan dengan kehidupan ini Allah memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga peluang untuk sama-sama kita memperbaiki amalan, dan mudah-mudahan pada malam ini sekali lagi kita cuba untuk berusaha memenuhi waktu kita dengan kehidupan yang baik. Di antaranya kita berbincang dan dengan majlis ilmu, dan mudah-mudahan itu dikira sebagai satu amalan baik yang diterima juga diganjari dengan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Terlebih dahulu yang saya muliakan Tuan Pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau, sidang penonton, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Malam ini sekali lagi kita bertemu untuk kita meneruskan perbincangan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi di antara karyanya iaitu Al-Kabair, cerita berkenaan tentang dosa-dosa besar, dan kita mengetahui berkenaan tentang dosa-dosa besar tersebut dengan tekad dan keazaman untuk menghindarkan diri kita, keluarga, masyarakat setempat dan seluruh umat untuk jangan sampai tercebur ataupun terjerumus dalam kancah dosa besar ini. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan beralih kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu perbincangan dosa besar yang ke-18, iaitu menuduh wanita yang telah berkahwin melakukan zina. Ataupun cerita berkenaan tentang dosa besar yang ke-18 ini adalah cerita tuduhan zina kepada wanita yang mukminat ataupun orang-orang yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perbincangan awal berkenaan tentang perkara ini, Al-Imam Az-Zahabi mendatangkan satu ayat Al-Quran yang dipetik dalam surah An-Nur ayat yang ke-23. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi dia beriman. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ini cerita berkenaan tentang qadhaful muhsanat, ataupun cerita berkenaan tentang tuduhan yang dikemukakan ataupun yang dilemparkan kepada wanita yang baik. Jadi para ulama anda memberikan penjelasan lebih lanjut berkenaan tentang al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat.
Jadi cerita berkenaan tentang 3 perkara ini dia ada kaitan, tuan-tuan. Baik. Yang pertama antaranya qazaful muhsanat. Al-qazaf itu adalah bermaksud lempar. Qazaf itu adalah bermaksud lempar. Dia melemparkan tuduhan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lempar tuduhan itu khusus yang berkaitan dengan tuduhan zina. Ini bertepatan dengan perbincangan kita pada malam ini. Siapa pula al-muhsanat? Al-muhsanat itu adalah wanita yang merdeka, yang suci, yang tidak pernah melakukan zina. Jadi kalau cerita berkenaan tentang qazaful muhsanat ini adalah satu tuduhan yang dilemparkan kepada wanita yang merdeka, yang suci, yang tidak pernah melakukan zina. Baik. Apa pula yang dimaksudkan dengan al-ghafilat? Al-ghafilat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah seorang wanita yang sama keadaannya dengan muhsanat tadi, iaitu dia suci, dia tidak pernah melakukan zina, dia tidak pernah melakukan perkara-perkara yang terkutuk ini. Dalam masa yang sama, memang tidak pernah terdetik dalam dirinya untuk melakukan perkara tersebut. Al-ghafilat. Dan satu lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita berkenaan tentang al-mu'minat ini, sedia maklum bahawa al-mu'minat merujuk kepada golongan wanita ataupun perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuduhan yang dilakukan ini adalah kepada secara umumnya wanita yang baik, wanita yang mulia, yang menjaga kehormatannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga membicarakan berkenaan tentang kenapa ayat ini cerita berkenaan tentang tuduhan zina khusus kepada wanita. Kenapa tidak disebutkan tuduhan zina juga kepada lelaki? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dibahaskan oleh para ulama, di antaranya melihat kepada perbuatan yang dilakukan ataupun tuduhan terhadap zina ini biasanya ataupun kebiasaannya adalah dituduh kepada para wanita, khususnya sebelum daripada kedatangan Islam. Maka ramai wanita pada ketika itu dengan sewenang-wenangnya dituduh untuk mereka itu melakukan zina, padahal tidak. Padahal apabila tuduhan itu telah dilakukan, maka dia tahu akan kesannya, iaitu mampu untuk meruntuhkan rumah tangga ataupun mampu untuk memberikan kesan buruk bukan hanya kepada wanita, tetapi kemungkinan kepada anak yang dikandung ataupun keturunan zuriat yang lain. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cerita berkenaan tentang tuduhan zina banyak kepada wanita, tetapi tidak dinafikan ada juga yang dituduh terhadap lelaki. Jadi nanti kita akan lihat sedikit yang disebutkan ataupun yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan tentang hukuman-hukumannya. Baik. Berbalik kepada ayat yang ke-23 surah An-Nur ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menuduh itu lu'inu fid dunya wal akhirah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Walahum adzabun azim, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sewenang-wenangnya melemparkan tuduhan. Allah berikan satu ancaman, apa dia? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Dekat dunia dilaknat, dekat akhirat juga nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sajian kepada mereka ini adalah azab yang tidak terperi sakitnya. Tak katalah cerita berkenaan tentang orang yang tuduh ni akan lepas begitu sahaja. Mungkin di dunia dia boleh lepas, ataupun mungkin di dunia dia boleh berbangga dengan tuduhan-tuduhannya, tetapi pastinya dia tidak akan terlepas di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu di antara satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan tuduhan zina.
Dalam hadis pula Nabi SAW ada menitipkan berkenaan tentang larangan untuk kita melakukan antara 7 dosa-dosa besar, iaitu kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hadis ini banyak kita bincangkan pada awal perbincangan kitab ini, iaitu berkenaan tentang 7 perkara besar yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah diri kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Di antara 7 perkara yang membinasakan, fadzakara minha, lalu Nabi SAW memberikan penjelasan, qadhafal muhsanatil ghafilatil mu'minat, atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Siapa dia? Iaitu menyebutkan salah satu daripadanya, menuduh wanita yang telah berkahwin, yang memelihara kehormatannya, juga wanita itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tuduhan yang buruk, iaitu menuduh mereka melakukan zina. Jadi Nabi SAW sebutkan ijtanibus sab'al mubiqat. Kita sama-sama menyedari 7 perkara ini, termasuklah tuduhan zina, adalah perkara yang berat, dosa besar yang diancam dengan ancaman yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini dengan pesat membangunnya teknologi yang berkaitan dengan komunikasi, ataupun yang disebutkan sebagai langit terbuka, mana-mananya kita boleh akses komunikasi daripada jarak yang jauh sehinggalah yang dekat, daripada orang yang di hadapan mata sehinggalah mereka yang tak pernah kelihatan ataupun duduk jauh daripada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaga-jaga. Dengan teknologi yang ada ini, kadang-kadang dia lebih memudahkan perkara yang berkaitan dengan tuduhan jahat, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan komunikasi yang tidak benar, yang palsu, termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan tuduhan zina. Jadi jangan sewenang-wenangnya, walaupun kita rasa macam tak tuduh secara face to face, tak tuduh secara directly, secara langsung, tetapi banyak kadang-kadang perlakuan tuduhan-tuduhan yang keluar daripada mulut dan bicara kita adalah perkara yang tidak benar. So saya umumkan, dia bukan hanya berkaitan dengan tuduhan zina, tapi tuduhan apa pun perlu dikemukakan dengan baik. Jangan sampai perkara yang tersebar daripada kita akhirnya menjadi fitnah, nanti susah pula kita dekat akhirat. Dekat dunia pun susah, dekat akhirat lagilah susah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Kata Nabi SAW, Muslim yang sebenar. Lihat, kata Nabi, al-muslimu, Muslim yang sebenar, man salimal muslimun, ialah orang yang memastikan kaum muslimin yang lain selamat daripada lisanihi wa yadihi, iaitu selamat daripada perlakuan dan perbuatan buruk daripada lidah dan tangannya. 2. Satu lidah, satu tangan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau melihat kepada hadis ini, memang dia bertepatan dengan keadaan sekarang. Daripada lidah pun mampu diungkapkan ataupun mampu dilemparkan tuduhan, dengan tangan pun hari ini, bahkan pada hari ini kita lihat bahasa tangan itu lagi cepat dan lagi mudah tersebar daripada bahasa mulut sendiri. Dengan adanya teknologi yang macam saya sebutkan tadi, dia cepat ya. Mungkin kalau bercakap, tuan-tuan, di hadapan secara berhadapan, mungkin mengambil sedikit sebanyak waktu untuk tersebarnya fitnah ataupun tuduhan-tuduhan tadi. Daripada seorang kepada seorang,
daripada seorang kepada seorang, dia ambil masa sikit. Kecuali lah lemparan tuduhan yang dibuat itu dengan keadaan yang perkumpulan yang ramai. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lihat saja kalau pula digunakan tangan itu untuk melemparkan tuduhan. Contohnya di Facebook ataupun di WhatsApp dan sebagainya, kurang daripada 1 minit telah tersebar jauh dan ramai yang mampu untuk melihat tuduhan tersebut. Jadi cerita berkenaan tentang perkara ini, sama-samalah kita peringatkan diri kita dan sama-samalah kita peringatkan ahli keluarga dan rakan-rakan kita agar jangan bermudah-mudah untuk menuduh. Dan kalau kita melihat kepada yang disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Thakilatka ummak wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, "Thakilatka ummuk." Semoga ibumu kehilanganmu. Yang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia bukan untuk kita fahami secara direct, tetapi para ulama sebutkan berkenaan tentang kalimah ini diucapkan bukanlah sebagai satu perkara yang realiti, tetapi dia percakapan ataupun perbualan yang menjadi kebiasaan kepada orang Arab pada ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia juga bermaksud sebagai satu kehairanan ataupun satu perkara yang pelik, rasa pelik. Begitulah. Sakilatka ummuk. Maksudnya mak kamu ni dah kehilangan kamu. Baik. Cuma perkara yang dinyatakan dalam hadis ini yang penting untuk kita ambil tahu, iaitu kata Nabi SAW, "Wahal yakubbun nasu ala manakhirihim yaumal qiyamah." Tidaklah manusia itu akan disembam hidung ataupun mukanya pada hari kiamat kelak. Maksudnya ini perbuatan yang akan dirasakan oleh orang yang menuduh ataupun orang yang tak jaga mulut, kata Nabi SAW. Dekat akhirat nanti, mukanya, hidungnya akan diseret, disembam di tanah dan diseret. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan illa hasaidu alsinatihim, melainkan kerana lidah-lidah mereka sendiri. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, teringat kita dengan satu peribahasa yang biasanya diungkapkan, iaitu kerana mulut badan binasa. Betul lah tu. Rupa-rupanya ada asasnya peribahasa tersebut yang dikemukakan oleh orang-orang yang terdahulu. Disebutkan kan, biasanya kerana mulut badan binasa. Betul? Disebutkan kat sini illa hasaidu alsinatihim, yang menyebabkan dia disembam dan diheret di akhirat kelak, di atas mukanya, di atas tanah, kerana mulut. Dan antara perkara yang kita nak kaitkan dengan perbincangan kita ini, iaitu tuduhan yang dilakukan terhadap wanita yang mulia dengan tuduhan yang keji, iaitu zina. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Man qazafa mamlukahu bizina aqima alaihi al-haddu yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala." Hadis ini diriwayatkan, di sini hadis muttafaq alaihi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? "Man qazafa mamlukahu bizina." Sesiapa yang menuduh hambanya berzina. Dia tuduh hambanya berzina. Tuduhan itu kepada hamba dia sendiri. Tuan-tuan, kalau ikutkan hierarki, maka tuan itu adalah tuan yang bertanggungjawab kepada hamba. Tetapi bagaimana nak menjaga maruah walaupun dia hamba, tak sewenang-wenangnya dia boleh tuduh hambanya itu berzina. Man qazafa mamlukahu bizina, kata Nabi SAW, uqima alaihi al-haddu yawm al-qiyamah.
nescaya dia akan dihukum dengan hukuman had ataupun hukuman yang berat nanti yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Jadi kalau tuduhan itu dilakukan kepada orang yang berstatus hamba sekalipun, maka jaga-jaga tuduhan itu nanti akan dibalas dengan balasan di akhirat kelak. Illa an yakuna kama qal, kecuali dia cakap perkara yang memang betul berlaku. Kalau benda tu memang betul berlaku, is okay lah, tak ada masalah. Cuma kalau tuduhan yang dilemparkan, yang dia cakap ni itu perkara yang tidak berlaku, maka nantikan hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu di antara perkara yang dibincangkan dalam beberapa ayat Al-Quran, juga hadis Nabi SAW. Saya nak kongsikan sedikit sebanyak lagi yang disebutkan oleh para ulama dalam perbahasan tuduhan zina oleh seseorang terhadap mereka yang beriman, yang suci, yang tidak melakukan zina, khususnya perempuan. Baik, apa ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Perbincangan ini diambil pula dalam ayat sama, dalam surah yang sama, iaitu surah An-Nur, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ini cerita berkenaan tentang apa yang akan terjadi terhadap mereka yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Baik, dalam ayat ini disebutkan berkenaan tentang orang-orang yang menuduh wanita yang baik berbuat zina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dia tak mendatangkan 4 orang saksi. Maka disebutkan di sini iaitu rotanlah mereka yang menuduh itu, dengan 8 kali rotan ataupun 80 kali rotan ataupun 80 kali sebatan. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat betapa seriusnya Islam mengambil perkara yang berkaitan dengan tuduhan ini. Sehingga kita boleh lihat rotan ataupun sebatannya pun dilakukan dalam jumlah yang banyak, 80 kali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu janganlah terima kesaksian daripada mereka selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya ayat yang dikemukakan iaitu kecuali orang yang bertaubat, sesudah itu dia memperbaikinya. Baik, kat sini ada perbincangan. Kat sini ada perbincangan para ulama. Yang disebutkan dalam ayat yang menyatakan pengecualian terhadap orang yang bertaubat, adakah pengecualian itu kepada dua perkara tadi, iaitu tidak dirotan dan kesaksian yang berkaitan dengan kesaksian. Kan hukumannya adalah hukuman untuk dirotan 80 kali dan kesaksiannya tak boleh diambil selama-lamanya. Jadi para ulama bincang, adakah orang yang telah bertaubat dia tidak perlu dirotan dan kesaksiannya pula boleh diterima? Baik, di sini dijelaskan ada pendapat para ulama yang menyatakan berkenaan tentang pengecualian tersebut adalah pengecualian kepada perkara pertama sahaja. Kepada perkara pertama sahaja. Perkara kedua tidak. Apa perkara kedua? Iaitu berkaitan dengan kesaksian. Dari perbincangan kesaksian itu pula timbul ada perbezaan dua kelompok para ulama. Dua kelompok ulama ini, kelompok pertama kata apa? Kesaksian mereka tak boleh diterima selama-lamanya berdasarkan dengan dalil ayat Al-Quran tadi. Maksudnya sampai bila-bila pun dia bertaubat ataupun tidak bertaubat, maka dua-dua situasi ini tak boleh diterima. Mereka menyatakan jangan kamu menerima kesaksian selama-lamanya itu menjadi asas kepada hujah. Asas kepada hujah. Maksudnya tak boleh terima langsung. Dia dah jadi orang baik, dia dah bertaubat, dah tak buat dah, tapi macam mana pun apa yang menjadi kesaksiannya tak boleh diterima. Ini kesan dia tuan-tuan. Ini kesan.
Jadi kalau kita fikirkan balik, taubat pun tak lot ke? Bukan begitu tuan-tuan. Dia ada perbincangan yang lain nanti. Dia ada perbincangan yang lain. Para ulama antaranya menjelaskan sebab apa tidak diterima kesaksiannya sampai bila-bila. Sebab ada maslahah. Ada maslahah yang perlu difikirkan. Contohnya tuan-tuan, tidak sekiranya tidak diterima, maka dia memberi pengajaran kepada yang lain untuk jangan sekali-kali ataupun jangan meremehkan perkara yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim ataupun muslimah. Jadi orang lain boleh tahu, walaupun dah bertaubat, walaupun dah jadi baik, tapi kesalahan yang dia buat itu dia berkait dengan kehormatan orang lain, maka dia punya kesan itu adalah kesan yang panjang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, asas itulah yang menjadi hujah kepada golongan ataupun kelompok ulama yang pertama yang tidak bersetuju ataupun yang tidak menerima kesaksian seseorang yang menuduh itu sampai bila-bila, walaupun telah bertaubat. Jadi perbincangan yang kedua, kelompok para ulama yang kedua ini pula, mereka menerima orang yang menuduh dan dia bertaubat dan dia tidak dia buktikan memang dia tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan, maksudnya memang taubat betul, maka boleh diterima. Sebab apa tuan-tuan? Sebab disebutkan berkenaan tentang kesaksian seseorang itu boleh diterima berdasarkan ataupun bergantung kepada sifat fasik. Kalau ada pada diri seseorang sifat fasik, maka tak boleh diterima. Tetapi apabila telah pun hilang sifat fasik dalam seseorang itu, dalam diri seseorang, dia memang benar-benar bertaubat, maka kesaksiannya itu boleh diterima. Hilang kefasikan, maka kesaksian diterima dan boleh pakai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dua situasi ataupun ada dua perbincangan yang berkaitan dengan perkara ini. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama juga, maka ianya sepatutnya diberikan keutamaan untuk hakim memutuskan sama ada seseorang itu diterima ataupun ditolak kesaksiannya. Dia berdasarkan dengan pertimbangan hakim. Jadi kalau cerita berkenaan tentang pertimbangan hakim ini, asas hukumnya itu ada, tetapi yang disebutkan berkenaan tentang pandangan hakim itu dilihat dengan case by case. Dia tengok satu persatu. Asas hukum tu ada, dah jelas di dalam Al-Quran, tetapi pandangan hakim itu merujuk kepada satu demi satu situasi. Mungkin yang A ini tak diterima langsung, sebab tuduhannya itu berat. Tuduhannya itu telah pun meluas dan macam-macam lah keadaan dan situasi yang menjadi pertimbangan hakim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada juga perbincangan yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan tentang sebenarnya tuduhan zina tidak hanya kepada perempuan, juga boleh berlaku tuduhan zina itu kepada lelaki. Boleh. Seseorang lelaki itu dituduh zina. Ada tak? Ada. Pernah berlaku? Yes, pernah berlaku. So, apa perkara yang yang menjadi kesan terhadap tuduhan itu? Dari sudut hukum, para ulama menjelaskan bahawa hukumnya sama. Hukumnya sama, iaitu hukum yang akan diberikan kepada penuduh muslimat sama seperti hukum yang akan dikenakan kepada muslimin. Jadi gitu je tuan-tuan. Dia sama je, tak ada yang berbeza. Maksudnya kalau seseorang itu menuduh orang lain buat zina, yang dituduhnya tu perempuan, dia dapat hukuman 80 kali sebatan. Begitu juga kalau yang dituduhnya lelaki. Jadi cerita berkenaan tentang lelaki dan perempuan
yang dituduh ini tuan-tuan, kesan kepada hukuman itu adalah kesan yang sama sebab ianya membabitkan kehormatan. Jadi Islam sangat-sangat tuan-tuan menjaga dan memelihara serta memberikan kepentingan terhadap kehormatan seseorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini yang disebutkan dalam perbahasan yang ke-18, iaitu berkenaan tentang tuduhan zina khususnya kepada para wanita ataupun kaum Hawa, yang mana mereka itu adalah golongan yang baik, yang tidak terlintas pun untuk melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Lebih-lebih lagi mereka ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cerita berkenaan tentang perkara ini, maka para ulama sebutkan juga, maka tuduhan terhadap wanita yang tidak beriman terkeluar daripada perbincangan ini. Tapi bukanlah memberi maksud terkeluar daripada perbincangan ini sewenang-wenangnya pula nak menuduh orang yang tidak beriman begitu begini. Tidak, jangan begitu. Nak ceritanya bahawa perbincangan ini, hukum-hukumnya berkenaan tentang tuduhan ini hanyalah kepada mereka yang beriman. Ada juga yang menyelitkan perbincangan berkenaan tentang tuduhan yang pernah dikemukakan, yang pernah dilemparkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana tuduhan tersebut adalah tuduhan zina, tuduhan yang sangat melampau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan perkara ini disebutkan sebagai satu perkara yang sangat melampau, dan mereka yang menuduh itu adalah mereka yang terkeluar daripada Islam, jadi kafir, dan apabila jadi kafir, mereka itu juga disebutkan oleh para ulama layak untuk mendapat hukuman yang paling berat, iaitu dibunuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara kesimpulan yang kita boleh ambil daripada perbincangan pada topik ataupun pada perbahasan ini, pertama iaitu berkenaan tentang Islam sangat memberatkan soal yang berkaitan dengan tuduhan. Jika sesuatu tuduhan itu dilemparkan, maka Islam sangat menitik beratkan berkenaan tentang saksi dan bukti perlakuan tersebut. Tak kisahlah apa pun, tak kisahlah perbuatan apa pun, tak kisahlah tuduhan berkaitan dengan apa pun, tapi kalau cerita berkenaan tentang tuduhan, jangan berwenang-wenang, jangan bermudah-mudah untuk menuduh dan melemparkan fitnah dan sebagainya. Kerana perbuatan tersebut akhirnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat, dan nantinya diberikan dengan hukuman dan siksaan yang berat seperti mana yang kita bincangkan dalam hadis yang tadi. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam juga kalau kita lihat menerusi perbincangan ini sangat mempertahankan soal yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, baik lelaki ataupun perempuan. Kerana perkara yang berkaitan dengan kehormatan ini adalah perkara yang memberi kesan bukan hanya kepada mereka yang dituduh, tetapi juga rentetannya berpanjangan. Dia cerita berkenaan tentang tuduhan tersebut, orang yang sepatutnya tidak dikenakan ataupun orang yang sepatutnya orang yang baik, tetapi apabila dibuat tuduhan-tuduhan yang sebegini, maka bukan dia sahaja yang menanggung perkara tersebut, keluarganya, keturunan dia, anak-anaknya semua nanti akan terpaling. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat ditegak dan sangat diambil serius oleh syariat Islam. Dan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita boleh ambil sedikit sebanyak pengajaran daripada perbincangan ini, iaitu kita sama-samalah dalam
dalam keadaan sekarang di langit yang terbuka ini, kita boleh berkomunikasi dan kita boleh melontarkan pandangan dan kita boleh melontarkan apa sahaja yang kita nak cakap. Tetapi jaga-jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat dan kita kena perhatikan apa yang kita cakap itu, pastikan ianya betul, pastikan ianya tidak ada sebarang unsur tuduhan dan fitnah, kerana nanti yang susah, yang akan menanggungnya tak lain dan tak bukan kita sendiri ataupun orang yang menuduh dan orang yang memfitnah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukup sekadar ini perbincangan dan sedikit sebanyak perkara-perkara yang boleh kita ambil manfaat bersama dengan perbincangan berkaitan dosa besar yang ke-18 ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama dan mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada sebarang penyakit dan wabak, dan mudah-mudahan dapatlah kita bersama-sama meneruskan kehidupan kita dengan kehidupan yang baik selepas daripada ini, insya-Allah. Justru saya mengakhiri perbincangan pada malam ini dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.